Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini meneruskan pengajian dan pembelajaran kita dalam tafsir juz'u amma, dan kita telah sampai pada kelas yang lepas kepada penutup surah Al-Infitar, dan kita nak masuk ke surah Al-Mutaffifin. Dan sebagai penutup daripada surah Al-Infitar ada beberapa fawaid yang kita boleh ambil faedah untuk kita tadabbur, untuk kita hayati pengajaran daripada tafsir surah ini. Yang pertamanya ialah menjelaskan kedahsyatan hari kiamat, ahwal yaumul qiyamah. Okey. Menjelaskan kegerunan. Ahwal ni jamak kepada haul. Bukan ahwal dengan ha, tapi dengan ha. Ahwal ialah kedahsyatan kejadian-kejadian yang menakutkan yang akan berlaku pada hari kiamat, yang membawa kita bila kita menghayati dan merenung kejadian yang Allah Ta'ala sebut tentang hari kiamat ini, untuk kita sentiasa dalam keadaan waspada dan sedar akan hari akhirat, dan kita sentiasa melakukan persediaan, al-isti'dad liyaumil ma'ad. Dan yang keduanya ialah mengisbatkan kebangkitan selepas mati, wa idzal qubur bu'thirat, bahawa ini adalah wajib rukun iman, daripada rukun iman yang besar macam kita dah sebutkan. Dan pengakuan manusia akan amalannya pada hari kiamat, di antara kejadian yang perlu kita renungkan, bahawa pada hari kiamat nanti tidak ada siapa pun yang boleh mengelak dan mengelak. Di dunia kita boleh macam-macam alasan, macam-macam dalih. Ya. Allah Ta'ala pada penutup ayat kata wal amru yawma idzin lillah. Dan segala perintah dan urusan pada hari tersebut adalah milik Allah. Dan kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala farda. Allah Ta'ala kata dharni wa man khalaqtu wahida. Nabi kata ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada perantara, tidak ada penterjemah. Kita akan bercakap langsung setiap seorang individu. Dan satulah iktibar kita dapat ambil daripada perdebatan hangat umur iktibariyah itu, ialah kita kena ingat segala pangkat, jawatan, gelaran, kedudukan ini adalah apa yang disebut oleh ahli kalam sebagai umur iktibariyah. Dia adalah amrun idhafi sahaja. Dia bukan benda yang hakikat, bukan realiti. Kan? Itu hanyalah orang bagi ke kita. Di hari akhirat dalam hadis sahih Bukhari, Tuhan akan panggil fulan bin fulan. Fulan anak si fulan datang. Tuhan tak panggil duli yang maha mulia sekian, tengku sekian, tunku sekian, profesor sekian sila mai. Kan? Datuk sekian, Datuk Seri, Tan Sri, Tun. Tak, Tuhan tak panggil semua gelar. Dalam kubur pun nanti malaikat tak ada, tak panggil dah. Kan? Tak adalah malaikat mungkar dengan nakir dalam kubur apa habak Tun. Macam mana kubur selesa ke? Tak ada. Orang yang talqin di atas tanah tu lebih-lebih. Kan? Ingatlah kamu wahai Tun sekian. Tak ada Tun dah. Tun apa? Tengku apa? Kan? Tak ada dah. Talqin pun nak tengku-tengku lagi. Tak payahlah. Panggil dia nama dia sudahlah. Mati dah, hilang dah. Pangkat jawatan semua hilang. Kan?
Itu semua amrun i'tibari. Kan? Dan itu yang penting. Kita akan dipersoalkan tentang apa yang kita buat. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah, pegangan kita, macam yang digagaskan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, wujud ini hanyalah wujud yang konkret, yang ada dalam alam realiti, alam khariji, yang ada pada kharij az-zihn. Apa segala umur i'tibariyah yang dianggarkan dalam akal ini tidak ada di luar. Jadi yang ada ialah kita. Yang ada ialah saya, diri saya ini. Ya. Dan akan ditanya. Di akhirat kita tak boleh jawab masa Tuhan tanya, kita tak boleh kata saya hanya penjawab awam, wahai Allah Taala. Saya dapat arahan, dapat surat. Mereka kata Syiah Maturidiyah, saya kena ikutlah. Kan? Depan Tuhan tak boleh jawab macam tu. Kan? Depan Tuhan tak boleh jawab macam tu. Kan? Tuhan takkan panggil Sahibus Samah Mufti mai sini. Kan? Depan Tuhan kau tak boleh jawab. Yalah ya Allah, semua ni majoriti Syiah Maturidiyah. Majoriti pun umur i'tibariyah. Bukan ada. Yang ada fard, individu sahaja. Kan? Yang akan dipertanggungjawabkan itu ialah akidah engkau, individu engkau. Kan? Tuhan tak tanya apa you punya affiliation, kumpulan mana kau pergi. Macam kita dah sebut lah kan. Tuhan tak panggil, jemaah YT mai. Tak ada. Tuhan bukan panggil based on jemaah, based on parti. Mana ahli PKR, mana ahli Bersatu, mana ahli PAH. Tak ada. Itu semua amrun i'tibari. PAH tak wujud dalam alam realiti. UMNO tak wujud dalam alam realiti. PKR tak ada dalam realiti. Itu hanya dalam zihin saja. Dia tak ada. Itu logo kita yang tulis, kita lukis, kita bubuh nama. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tuhan kata ni hanya nama-nama yang hampa dan tok nenek moyang hampa bubuh. Tuhan tak pernah turunkan apa-apa hujah. Tak ada beza benda-benda ni semua dengan asnam musyrikin. Kan? Kita saja anggap benda tu betul. Benda tak betul pun. Tak ada. Yang Tuhan akan panggil ialah kita. Jadi itu yang kita kena ingat. Yang kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita buat zalim, kita pegawai, kita polis, kita penanya orang, kerana arahan pihak atasan, kita tangkap orang secara salah. Di akhirat kita tak boleh kata kat Tuhan, depan Allah Ta'ala kita tak boleh jawab, saya dapat arahan pegawai atasan saya. Tuhan kata, aku bagi hang akal, aku bagi hang mata, telinga, nilai. Sebab tu orang pegawai penjara yang jaga Imam Ahmad, katanya Imam Ahmad, adakah aku ni termasuk orang yang membantu orang zalim? Kan? Dia takutlah kena azab. Imam Ahmad kata tak. Yang membantu orang zalim tu orang yang jek baju kau, orang yang masak makanan kau. Engkau ni orang zalim tu sendiri. Engkau ni orang zalim tu sendiri. Pasal engkau jaga penjara aku. Hang tak boleh kata di akhirat esok khalifah arahkan saya tangkap Imam Ahmad. Tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Sebab engkau dapat arahan jelas daripada Tuhan. Bahawa tidak ada la ta'ata fil ma'siyah. Arahan direct daripada Tuhan. Kau tak boleh bagi alasan. Saya pegawai kerajaan, saya pegawai polis, saya ikut arahan. Ini semua tak pakai di akhirat. Ini hanya di dunia saja. Kan? Ni kena ingat. Setengah orang dia perasan. Kan? Dia ingat di akhirat esok dia boleh jawab macam tu. Kan? Tak betul. Itu salah faham. Salah faham. Kan? Di akhirat Tuhan tak pakai semua alasan-alasan ni. Pangkat engkau, jawatan kau tak ada. Kan? Engkau makan rasuah, engkau buat nanya orang, engkau buat dapat arahan, kau tahu benda ni salah. Arahan tu tak betul. Undang-undang ni tak betul. Engkau sebagai ahli parlimen, luluskan undang-undang tersebut. Engkau tak boleh kata saya ikut arahan parti.
parti dah tak ada dah masa tu. Kan? Yang ada engkau yang duduk di situ. Tuhan tak tanya backbenchers ke apa ke. Tak ada. Kan? Masa itu engkau yang jawab. Dan tengok jawapan Imam Ahmad ni penting untuk kita ingat. Kan? Bila Imam Ahmad kata engkau lah orang zalim tu sendiri. Imam Ahmad tak kata engkau ni hanya pegawai. Nak buat macam mana, ikut saja arahan khalifah. Tak ada, tak pakai. Tak betul dalam Islam kita tak ambil kira macam itu. Kan? Al-mubashir, orang yang buat benda tu direct langsung, dia mesti bertanggungjawab. Kan? Pasal engkau ada arahan langsung daripada Tuhan. Benda yang jelas arahan tu salah, engkau buat, jelas. Kan? Kau tak boleh kata saya pegawai Jais dapat arahan pergi tangkap ustaz sekian. Kan? Ustaz ni di akhirat dia akan datang. Dia kata, ya Allah tanya dia ni, pasal apa tangkap saya? Kan? Pasal tu kau boleh jawab depan Tuhan. Pasal dia mengajak Sahih Bukhari tak ada tahu dia. Apa ni jawab depan Tuhan je tu. Kan? Kata Imam Bukhari, masa dia kena tarik tauliah dengan khalifah. Dia kata apa? Dia kata, suruh khalifah hantar mai surat jaminan daripada Allah Ta'ala, kata memang Tuhan tarik tauliah aku. Kan? Pasal pemerintah pun, dia pun dapat tauliah daripada Tuhan juga. Untuk dia selama mana rakyat berkenan saja. Kan? Lepas tu tak ada lah. Dia pun bukannya pemilik benda tu. Dia pun ditauliahkan juga. Kan? Dan akan dipertanggungjawabkan lebih daripada tu lagi. Kan? Dan setiap inci, kan? Setiap inci kejadian dalam kerajaan dan negeri dan bawah kita, orang tanggungan kita, akan dipersoal dan dipertanggungjawabkan. Nabi SAW tak kecualikan apa pun. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Akan ditanya detail. Tuhan akan tanya detail, spesifik. Sebab malaikat tulis pun detail, Tuhan tahu pun detail. Tidak ada detail macam itu. Di mahkamah dunia tak ada. Mahkamah dunia ada peguam bela yang petah upah mahal sikit, boleh menang kes. Teknikal, hanya kerana masalah teknikal. Peguam tu pun tahu kata dia bersalah, hakim pun tahu dia bersalah, semua orang satu mahkamah tu, semua yang dengar program bicara tu tahu kata dia ni bersalah. Tapi bebas hanya kerana satu kertas kerja tak siap. Kan? Di akhirat itu tak ada. Tuhan akan tanya juga. Tuhan tanya, ada tak mana-mana kertas kerja malaikat tak cukup? Tuhan tanya, azalamaka katabati. Ada tak mana-mana tukang tulis aku ni zalim, kau tulis tak betul ke, ada rekod tak cukup ke? Masa tu kita tak boleh kata tak ada. Kita akan mengaku tak ada Tuhan. Semuanya betul, tepat, komplit. Kan? Jadi ini yang kita nak kena ingat. Banyak manusia hari ini, masalah dia bukan masalah ilmu sangat. Bukan masalah aliran, tak aliran. Tetapi masalah taqwa. Lack of taqwa. Tak ada taqwa. Aliran ke, parti ke, apa ni hanya tunggangan. Markab. Untuk hawa nafsu sendiri saja. Untuk memuaskan kekuasaan sendiri saja. Kan? Tidak ada yang jujur kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu punca masalah sebenar-benarnya. Tak jujur. Kan? Jadi ini perkara yang kita masing-masing, sebelum kita tunjuk dekat orang, kita dari sendiri kita kena ingat. Kan? Perkataan Tuhan, wal amru yawma idzil lillah. Hari itu semua benda balik ke Allah Taala. Tak ada dah kat kita. Tuhan akan tanya, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Kan? Tuhan akan panggil anal malik, anad dayyan. Tuhan kata, akulah raja, akulah yang akan balas. Tak ada orang lain dah. Tak ada apa, engkau dulu di dunia dia anggap sebagai tok guru, tok wali, tok syekh, sahibul fadilah, sahibul samaha, apa semua gelaran-gelaran ni semua. Tidak ada. Yang ada ialah kita, individu kita sahaja. Kan?
Sebab itu kita kena ingat bila kita berdiri depan Tuhan, Tuhan kata alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun. Setiap jiwa, setiap individu telah tahu apa yang dia buat dan apa yang dia tak buat. Tuhan tak kata jawatan, Tuhan tak kata kumpulan, individu. Setiap jiwa alimat. Kan? Jadi ini perkara yang kita kena hati-hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terperdaya termasuk dalam golongan yang Tuhan kata ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan engkau tertipu, terpedaya dengan Tuhanmu yang maha pemurah? Tak sepatutnya engkau tertipu. Jangan kau ingat bila aku bagi engkau pangkat, bagi engkau jawatan, bagi engkau pingat di dunia ni, bagi engkau kedudukan, orang salam cium tangan, cium kaki engkau. Hanya ingat aku bagi ni semua, tak ada perhitungan dia, ada hitung dia. Kan? Ada hitung dia. Setiap benda akan dipertanggungjawabkan. Setiap patah perkataan yang kau ucap akan diperkirakan. Kan? Sebab tu Nabi ingatkan, Nabi sebut kalimatani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizan khafifatan al lisan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Pengajaran ya, kita kena ingat. Tu ulama kata bukan saja kita ditimbang, amalan tu ditimbang. Amalan tu diambil kira. Kan? Jadi begitu detail timbangan amalan, begitu detail kita kata perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sehingga dalam sebagai riwayat menyebutkan roh kita dengan jasad kita akan saling salah menyalahkan. Kan? Masa itu nak cari salah siapa? Tak boleh lah. Kan? Pasal apa roh dengan jasad nak salah menyalahkan macam mana? Roh tak boleh buat sendiri. Jasad kata tak roh tak boleh bergerak. Roh kalau tak ada jasad pun tak ada apa-apa juga. Tak boleh nak buat apa. Kan? Jadi ini benda yang kita kena hati-hati. Kemudian dia kata bahawa ibadah muqtada rububiyah. Ibadah ini adalah termasuk tuntutan. Ini yang disebut ulama' dia kata tauhidul uluhiyah min muqtadayat tauhidir rububiyah. Tauhid uluhiyah termasuk tuntutan, kelaziman tauhid rububiyah. Sebab itu kalau engkau mensyirikkan Allah dalam uluhiyah, batallah tauhid engkau dalam rububiyah. Tuhan dah tak ambil kira. Kan? Tuhan dah tak ambil kira masa engkau sembah kubur tu engkau kata, tapi dalam hati saya yakin hanya Allah yang maha berkuasa. Kerana keyakinan Allah sahaja yang maha berkuasa, ada dia punya tuntutan-tuntutan dia, ada dia punya konsekuens dia yang mesti dia ambil kira, yang kalau tidak terlaksana benda tu seumpama tidak ada. Kan? Benda tu macam tak wujud dan tidak diambil kira, terbatal. Sebab itu orang musyrikin Tuhan kata wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Apa yang mereka buat daripada amal-amal salih, semuanya kami jadikan dia debu-debu yang bertebaran. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, orang yang memuliakan tetamu, membantu orang, bagi makan, ada apa-apa manfaat untuk dia di hari akhirat? Nabi kata, lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Aisyah, macam mana nak dapat manfaat? Dia tak pernah sebut pun sepanjang hidup dia. Dia mati dalam jahiliyah, mati dalam syirik. Dia tak pernah minta pun sehari dalam hidup dia, wahai Tuhanku, ampunkan dosaku pada hari akhirat. Pasal dia tak beriman dengan hari akhirat. Kan? Tak ada manfaat. Dia buat tu bukan untuk hari akhirat. Dengan syubhat orang itu kata pasal apa lah Tuhan pi hukum azab neraka, anti yang kerja sapu sampah. Apa adilnya dia berkata? Masalahnya dia ni buat baik dengan manusia untuk manusia. Bukan untuk Allah Ta'ala.
Jadi dia carilah, dan kalau pun dia buat baik untuk dapat ganjaran duniawi. Sekarang kita berada di alam akhirat, dia tak percaya dengan alam ini. Macam mana dapat ganjaran? Kan? Habis-habis kuat pun Abu Talib. Kan? Nabi Al-Abbas radhiyallahu anhu, pak saudara dia tanya, apa engkau boleh bagi manfaat kepada orang tua hak jaga engkau itu? Kan, maksudnya pak belakang hang tu hak jaga hang pada kecil sampai besar. Kan? Apa manfaat dia dapat? Kan, sebab dah mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan syirik. Kan? Abu Talib. Nabi kata, aku nampak dia duduk dalam neraka paling bawah, aku tarik dia duduk di atas. Tapi nak buat keluar tak boleh, tak lepas. Kan, jadi dia duduk di permukaan neraka, menggelegak otak dia. Dan dia rasa dialah ahli neraka yang paling dahsyat. Dalam neraka, semua orang rasa diri dia yang paling dahsyat, kena azab. Walaupun pada realiti dia adalah orang yang paling ringan azab. Jadi hakikatnya tak ada azab yang ringan dalam neraka pada nisbah orang yang kena azab. Kan? Dan itu yang akan menambahkan lagi berat azab itu pada dia. Kan? Kita kalau benda tu kena kita sikit saja, contohlah, kan, tercucuk jarum dekat jari, tapi kita beradui itu lebih buat teruk, orang nampak macam teruk lah. Kata awak tu sampai terguling-guling nangis-nangis tu, lah tercucuk jarum di jari. Oh, kata ingatkan pasal apa? Jadi beban yang dia tanggung tercucuk jari tu, sakit dia lebih. Kan? Pasal dia menyangka benda tu something yang teruk jadi dekat dia. Kan? Jadi itu, azab dalam neraka ni bukan saja azab dalam bentuk fizikal, tapi dia ada azab dalam bentuk psikologi juga. Kan? Azab nafsi dia panggil. Kan? Dan itu yang akan menjadikan dahsyatnya azab neraka, nas'alullah al-afiyah. Di antaranya dalam surah ini kita dapat perhatikan Tuhan cerita badi'u sun'illah fil insan. Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kejadian manusia yang begitu menakjubkan, mengagumkan sampai sekarang. Walaupun kita dah di tahun 2024. Sentiasa kalau kita tengok dokumentari tentang tubuh badan manusia, kita akan kagum dan takjub. Kan? Dan tak habis-habis. Kan? Doktor yang dah belah perut orang beratus-ratus pun, dia sentiasa masih akan rasa betapa hebatnya kejadian tubuh badan manusia. Kan? Betapa hebatnya kejadian manusia dari segi psikologi dia, minda dia, dari segi macam-macam lah. Sampai sekarang orang tak habis-habis kaji tentang manusia. Kan? Manusia lebih banyak orang nak kaji. Kan? Kaji monyet beruk senang sikit. Manusia lagi susah. Sebab dia adalah sesuatu kejadian yang sangat kompleks. Kan? Lebih dahsyat lagi daripada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Lebih dahsyat lagi. Kan? Sebab tu bila Darwin kata manusia dengan cimpanzi ni sepupu je. Kan? Kita kena ingat, kata para ilmuwan yang kaji manusia, yang kaji cimpanzi, bukan cimpanzi kaji manusia. Kan? Kalau kita dengan dia sepupu, saling kaji-mengkaji. Kan? Ada juga manusia, cimpanzi bubuh dalam dia punya makmal contoh kan. Tak ada, cimpanzi tak buat makmal. Kan? Yang bubuh manusia dalam zoo dulu pun manusia. Kan? Bila orang putih ambil orang Afrika buah dalam zoo, itu yang buat tu manusia, bukannya binatang. Kan? Dan Allah Ta'ala mencela orang yang mengingkari hari akhirat. Kalla bal tukadzibuna biddin. Dan dalam surah ini kita dapati ada petunjuk ke arah salah satu daripada dalil kebangkitan hari akhirat, iaitulah pembalasan amalan, ad-dainunah. Maksudnya dari segi dalil hikmah, di antara penghujaan yang konkret membuktikan hari akhirat ni mesti kena ada dan wajib ada pada akal, ialah
Allah Ta'ala kata, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Kan? Ayat ini, kalau kita perhati, pasal apa Tuhan guna nama dia Al-Karim? Al-Karim ni kalau bahasa kita maksudnya dermawan. Banyak memberi kurnia. Kan? Kerana yang bersifat karam, bersifat dengan kemuliaan ini, ya, kalau dia buat itu, dia bagi macam tu saja, lepas tu dia suruh dan dia larang, lepas tu dia tak ada balasan, kan? Itu adalah perbuatan, jelas itulah perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia. Kan, satu cikgu masuk mengajar dalam kelas, siang malam dia bantu anak murid dia faham apa semua. Lepas tu cikgu tu kata, nanti ada periksa, kena mengaji rajin-rajin, jawab betul-betul. Kan? Nanti kalau tak lulus, tak jawab tak betul, tak lulus periksa. Tiba-tiba bila mai hari periksa, rupanya cikgu tu acah saja. Dia bagi semua A+. Tak ada pun. Bahkan periksa tu tak ada pun. Semua dapat markah. Kan? Dia kata ni bohong. Pembohong satu hai. Lepas tu sia-sia. Dan tak ada makna. Dan dia buat usaha tu sia-sia. Dan Tuhan Maha Suci daripada perbuatan yang berbentuk sia-sia. Tak ada makna, tak ada tujuan, tak ada hikmah. Ini tak betul. Sebab itu di antara muqtada hikmah Allah Ta'ala adanya hari akhirat. Dalam dunia ni, orang etis kata, penuh dengan kezaliman. Dia kata, penuh dengan kejahatan. Kan? Full with evil. Kita kata, yalah, betul lah. Ambil lah kat engkau, betul lah. Lantaklah kau nak kata, walaupun kita kata tak betul sebenarnya, yang baik tu lebih banyak. Tapi kalau dah engkau melihat macam itu, mungkin sebab engkau ni ada masalah jiwa ke apa kan. Ada benda buruk jadi dekat engkau dalam hidup engkau. Tapi buruk ini, kalau engkau hanya beriman dekat dunia memanglah. Kan? Aku kena zalim, kena rampas harta aku, kena apa semua. Lepas tu, orang yang buat zalim dekat aku tu, sampai ke mati dia hidup senang-lenang. Kan? Nampaklah Tuhan tak adil. Nampaklah Tuhan tu zalim. Pasal buat Tuhan buat macam ni. Kan? Tapi kalau hang percaya hari akhirat, tak ada zalim apa pun. Sebab kehidupan dunia memang bukan untuk hukuman. Adalah untuk ibtila. Masa untuk menghukum belum sampai. Kan? Engkau jangan tanya, apa kesudahan orang, pasal apa Tuhan biar orang zalim tu macam tu, dah. Kan? Tuhan kata, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Tuhan kata, pasti demi Tuhanmu, kami akan timpakan kepada dia azab yang dekat. Apa dia azab dekat? Azab kubur. Al-azabul adna, azab kubur. Azab barzakh. Sebelum azab yang besar di hari akhirat. Tapi benda tu kau tak nampak. Kan? Dan engkau pun yang kenal zalim ni, tak sia-sia juga. Akan ada ganjaran yang engkau akan dapat. Sebab engkau kenal zalim. Jadi kalau engkau beriman dengan cara itu, engkau melihat kehidupan ini sebagai ada sambungannya dengan hari akhirat, hilanglah syubhat Tuhan zalim ni. Kan? Tak ada lah. Tapi bila engkau tak beriman dengan hari akhirat at the first place, jadi itulah. Memanglah bila jadi dekat engkau musibah, jadi benda buruk, engkau rasa Tuhan tak adil. Kan? Puncanya ialah engkau tak beriman dengan satu realiti. Engkau tu ada pandangan yang salah, sudut pandang yang tak betul. Sudut pandang yang serong, yang sengit. Jadi sebab itu kau nampak benda tak betul. Kan? Al-iman bil malaikatil kiram alaihimussalam. Beriman dengan malaikat-malaikat yang mulia, jurutulis, kiraman katibin. Khuludun nar wa dawamul azab ala ahliha wa ma hum anha bighaibin. Ini juga di antara dalil ahli sunnah wal jamaah, majoriti ahli sunnah wal jamaah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah, majoritinya mengatakan azab neraka adalah kekal abadi. Seperti mana nikmat syurga kekal abadi. Tidak akan putus-putus.
Dan ini pandangan yang ada kekuatannya dan pandangan yang paling kuat. Walaupun ada pandangan yang kedua, mengatakan disebabkan Allah Ta'ala kata, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dan dalam hadis Nabi kata, para anbiya nanti akan kata, Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Tuhan pada hari ini telah marah dengan satu pengarah yang dia tak pernah marah macam ini dan takkan marah lagi macam ini selepas ini. Jadi maknanya akan ada sampai satu masanya kemurkaan Tuhan tu habis. Tuhan dah tidak lagi murka. Kan? Maka Tuhan akan musnahkan neraka. Ini satu pandangan. Tetapi di sisi ahli sunnah wal jamaah, kemusnahan neraka ini bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan kemusnahan zati. Berbeza dengan mazhab Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan, mazhab dia, syurga dan neraka mesti musnah. Pasal apa? Pasal makhluk. Jadi makhluk tak boleh kekal. Kalau dia kata kalau syurga neraka kekal, maka syurga neraka macam dengan Tuhan. Dan dia kata tak betul lah. Tak betul. Dan itu adalah sudut pandang yang salah dan itu adalah bercanggah dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhirnya faedah kita boleh ambil, butlanu syirk. Batalnya syirik kerana Tuhan kata, Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yawma idzin lillah. Tak ada satu jiwa. Jadi maksudnya tidak ada satu jiwa memiliki jiwa yang lain. Tidak ada. Sama ada dari segi bentuk dakwaan orang musyrikin bahawa sembahan dia ni boleh interfere. Kalau Tuhan nak azab, dia boleh mai halang. Ya Allah, jangan azab ni geng aku. Jangan sentuh lah. Tak ada. Ini dakwaan yang mengarut. Macam orang sufi kata, nanti Tok Syekh dia mai tolong jawab azab kubur lah. Kan? Ataupun nanti bila dia hisab di akhirat esok, Tok Syekh dia yang akan timbang amalan dia. Ini semua dakwaan kufur. Macam dakwaan orang Kristian. Macam dakwaan orang Rafidah. Rafidah kata Ali yang akan hisab amalan. Ini jelas bercanggah dengan nas. Kan? Tuhan sendiri akan kata di akhirat, Anal Malik, Anal Dayyan. Akulah Raja, akulah yang akan membalas. Bukan Ali, bukan Rasulullah. Dalam Kristian dia kata Jesus Christ yang akan hisab. Ini tak betul. Orang sufi kata, lepas Allah Ta'ala cipta alam, Tuhan serah alam ni kepada wali kutub. Jadi wali kutub lah yang turunkan hujan, wali kutub lah yang menghidup dan mematikan, wali kutub lah yang segala-galanya. Jadi wali kutub lah Tuhan. Kan? Bukan mantu dah. Dia tu Tuhan. Tuhan tak jawatan. Na'udzubillah min zalik. Kan? Jadi itu, kita kata dakwaan-dakwaan yang macam ini pun ada orang kata dia Islam tapi dia percaya. Itu masalah juga. Kan? Bukan sekat dia percaya. Dia percaya pula itu adalah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Dan siapa yang tak percaya macam tu, ahli bid'ah pula. Kita pula ahli bid'ah. Pelik sungguh. Tapi itulah. Ibn Mas'ud kata, Kaifa antum idza labisatkum fitnah. Ibn Mas'ud kata, macam manalah kamu nanti, dia kata dekat anak-anak murid dia, sampai satu zaman nanti umat Muhammad ni akan diselubungi oleh pancaroba, oleh ujian. Macam mana pancaroba tu menyelubungi? Dia kata, yarbu fiha as-saghir. Yang kecil akan membesar dalam fitnah itu. Wa yahrumu fiha al-kabir. Yang tua akan renta dalam fitnah tersebut. Wa idza ghuyyirat, dan bila ada orang nak ubah jadi benda yang betul, qalu ghuyyiratis sunnah. Mereka kata lah, depa ni nak ubah sunnah. Terbalik. Kan? Itu hakikat. Kan? Itu hakikat. Antara perkataan maksud dia kata, antum fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uh. Kamu berada pada satu zaman yang banyak ulama'nya, sedikit tukang bercakapnya. Al-amalu fihi khairun minal ilm. Beramal lebih baik belajar banyak-banyak. Pasal apa?
Kalau salah jangan risau, mesti ada orang tegak. Kan? Wa sayati 'alaikum zaman, akan datang satu zaman qalilun ulama'uh kathirun khutaba'uh. Ulama' sikit, yang bercakap ramai. Kan? Bercakap macam dengan pandai sangat. Buka mulut, bohong. Buka mulut, bohong. Kan? Tak ada buka mulut lagi, bohong dah. Kan? Tak ada tulis status lagi, baru tekan Facebook ya, dah niat nak bohong dah. Kan? Tapi bohong dengan dia anggap dia cakap tu betul. Kan? Dia kata al-ilmu fihi khairun min al-amal. Belajar masa tu lebih baik daripada buat amal. Pasal apa? Kalau hang buat amal tak betul, siapa pun tak tegak. Silap-silap orang nanti mengajar hang amalan tak betul. Kan? Betul hang ingat benda tu betul. Kan? Ni perkataan Ibn Mas'ud ni anda ingat. Anda bukan hafal pada kitab, anda hafal pada mulut Ustaz Abdullah Yassin sendiri. Kan? Dia sebut dalam kelas. Kan? Antara beberapa hadis yang kami hafal daripada mulut ke mulut. Kan? Hafizahullah Ta'ala. Tapi nak kata kita ni memang Tuhan nak bagi kita dalam surah ini, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah, yang kita nak sebut tadi tu. Kan masa hari tu bos tak boleh mai. Kita tak boleh panggil bos kita, bos tolong saya jawab ni. Bos yang bagi arahan tu semua saya buat. Tak ada. Bos tak boleh dah. Bos pun ada benda nak kena jawab dengan Tuhan juga bahagian dia. Kan? Dia bagi arahan salah, dia pun akan kena. Nanti bila dah masuk neraka, pakat duk salah. Saling salah menyalahkan. Kan? Apa yang orang bawahan akan minta dekat Tuhan, atihim du'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ada orang kata, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Itu tak menyelamatkan daripada neraka. Sama-sama duduk neraka. Tuhan kata likullin dha'f. Setiap seorang kamu ada gandaan dia sendiri. Tak payah duk minta-minta. Kan? Masing-masing ada habuan masing-masing. Kan? Tak ada siapa nak boleh salah menyalahkan. Setan pun nanti kata fala talumuni. Hampa jangan duk mai celah-celah aku, setan kata. Walumu anfusakum. Celah diri hampa sendiri. Kan? Aku bukan ada buat apa, setan kata. Aku cuma panggil, ajak, lepas tu fastajabtum li. Kamu yang jawab, kamu yang ikut. Aku tak paksa. Aku tak heret tangan hang masuk kelab malam main drum angin ke apa, tak ada. Kan? Bukan aku yang pergi letak hang sebelah betina garik tu. Kan? Hang yang suka rela mai duduk. Aku cuma kata mai duduk sebelah ni. Hang yang mai. Bukan aku tarik pun. Kan? Tak ada. Jadi macam mana kita nak salahkan setan? Setan pun kita tak nak salahkan. Bayangkanlah. Kan? Walaupun memang setan adalah punca. Betul? Setan adalah punca. Setan adalah sumber kejahatan yang paling besar. Kan? Tetapi setan, dia tak ada power. Setan tak macam sabun. Kan? Orang di SBS kata power sabun pun ada power. Setan pun dia tak ada power. Dia bukannya Tuhan. Tak? Dia bukan boleh menguasai kita, memaksa kita, tarik kita buat benda yang kita tak mau. Kan? Setan ni dia hanya pandai berbicara. Fawaswasa lahum asy-syaitan. Dengan Adam pun setan ni hanya was-was, bisik-bisik saja. Betul kebanyakan ulama tafsir tak setuju cerita Israiliyat. Kononnya setan masuk dalam mulut ular, lompat masuk dalam syurga. Kan? Maksud dia, Tuhan tak kata setan tu bercakap depan-depan dengan Adam. Dia was-was. Kan? Itulah kerja setan. Dia yuwaswis. Kan? Dia kejap datang, kejap pergi. Kejap datang, kejap pergi. Kan? Kita ada kemampuan untuk menyahut seruan dia ataupun menolak seruan dia. Itu kita ada kemampuan penuh. Dan kalau kita rasa lemah, Tuhan bersedia bantuan. Tuhan sediakan bantuan. Kalau kita minta pertolongan Allah, kita minta perlindungan,
Tuhan bantu. Jadi kita tak boleh salahkan Allah Ta'ala. Kan? Pada satu sudut memang kita ada full control atas diri kita. Tuhan bagi kawalan sepenuhnya. Dan kalau ada waktu-waktu tertentu setan tu kuat sangat mai, Tuhan dah bagi tahu kita, minta tolong aku tolong. Kan? Tapi kalau dah kita tak minta tolong dengan Allah Ta'ala, lama-lama kalahlah juga. Itulah masalah dia. Kan? Jadi bayangkan, setan pun kita tak boleh nak salahkan atas perbuatan jahat kita. Takkan kita nak pergi salahkan bos, nak salahkan arahan pegawai atasan. Tak boleh. Kan? Sedangkan sumber kejahatan hak betul-betul itu, asal-asal itu, setan tu. Tapi setan tu pun kita tak boleh nak panggil, salahkan dia, tak boleh nak tapuk kesalahan kita atas dia. Apatah lagi orang lain. Tak boleh salahkan mak bapak, suami, isteri. Kan? Umur dah 30 tahun, tudung tak pakai. Dia kata, tak apa, esok laki aku tanggung. Banyak cantik. Kan? Laki hang ada benda dia akan tanggung. Ya. Kalau dia tak suruh, dia tak larang. Ya. Dia ada bahagian dia, habuan dia. Kan? Macam Abu Lahab dengan bini dia. Kan? Bini dia akan bawa kayu api yang akan bakar Abu Lahab dalam neraka. Kan? Hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Kita akan sampai lah nanti hujung surah, hujung juzuk. Kan? Jadi Tuhan akan jadikan macam itu. Kan? Kalau laki dia yang menggalakkan bini dia mendedahkan aurat apa semua, laki dia lah jadi hammal hatab tu. Kan? Esok Tuhan bagi laki dia duduk bubuh kayu api bakar bini dia tu. Kan? Sebab tu orang munafikin duduk di bawah neraka, paling bawah. Pasal apa? Pasal di dunia ni orang munafikin lah duk ampu orang kafir, bagi mereka boleh buat macam-macam. Kan, bila orang kafir buat satu perkara yang bercanggah dan sebagainya, kita pun jawab. Tiba-tiba ada pula manusia hak berjenama Islam juga, mai pertahan pula hak orang kafir ni. Itulah kerja orang munafikin sepanjang hidup dia. Dia jadi tukang ampu orang kafir. Jadi di akhirat esok dalam neraka, dia lah jadi bahan bakar tu. Kan? Jadi neraka tu akan dinyalakan dengan dia, dicucuh dengan dia, api itu naik bakar dia orang kafir di atas. Kan? Macam itulah Tuhan jadikan. Macam mana dia di dunia, macam tu dia di akhirat. Kan? Sebab tu orang kata apa? Orang Melayu kata tukang cucuk, bukan tukang cucuk abang dia, tukang cucuh. Cucuh neraka untuk tu. Kan? Esok macam mana hang di dunia duk ajak orang buat jahat, esok hang di akhirat hang jadi tukang cucuh di api dia. Kan? Dan kita kena ingat orang yang duk ajak kita buat jahat ni, di dunia nampak macam kawan, di akhirat esok rupanya dia duk tolong cucuh api kita. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Kan? Jadi ini pengajaran yang penting kita nak kena settle dalam surah ini. Dan tidak ada syirik. Kerana apa saja makhluk yang disembah, yang didakwa boleh menyelamatkan, boleh bagi rezeki, tidak ada. Semua itu akan sirna, akan hilang. Kerana berhala-berhala ni hanyalah asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tuhan tak pernah turunkan apa-apa bukti. Tuhan tak pernah habaq pun. Tak ada pun dalam mana-mana ayat Al-Quran atau hadis Nabi Tuhan kata kalau kamu buat dosa kerana disuruh oleh bos kamu maka kamu terlepas. Tidak ada. Yang ada, Tuhan kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kan? Itu ada. Kan? Setengah orang ni pembaca ayat tak mahu habis. Kan? Dia kempen ke apa, so bayar zakat ke apa, dia baca ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'u rasul ulil amri minkum. Dia orang itu pandai. Sambungan tak baca. Kan? Ulil amri, ketaatan kepada ulil amri. Ulil amri ni siapa? Sama ada ulil amri siapa-siapa lah, daripada mak pak kita sampailah kepada raja dan sebagainya, sampailah kepada khalifah sekalipun. Kan? Siapa pun yang ada kuasa atas kita. Jadi Tuhan kata fa in tanaza'tum. Mak pak pun Tuhan kata pasal mak pak lebih dahsyat lagi. Kan? Sebab al-wilayah al-khassah
muqaddamatun 'ala al-wilayatil 'ammah. Kita kalau ada pemerintah suruh buat something, mak pak tak bagi buat, kita kena taat mak bapak lebih daripada pemerintah. Kan? Pemerintah nak lantik jadi menteri, mak pak tak bagi, tak boleh lah. Contoh. Kan? Atau bila nak jihad kan, kalau jihad tu fardu kifayah. Kita nak pi tatawuk jadi tentera, mak tak bagi, tak boleh. Kan? Ya mak kat mak pak ni cek nak masuk tentera boleh tak? Mak dia kata tak bayar. Kan? Tak boleh. Tak juz. Haram. Kan? Haram. Pasal taat mak bapak lebih wajib daripada taat pemerintah. Kan? Sebab wilayah khassah tu asal. Kan? Tapi Tuhan kata wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai. Tuhan dah bagi arahan jelas, clear. Mak bapak pun, yang mana ketaatan kepada mak bapak datang nombor 2 lepas taat kepada Tuhan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kan? Tapi bila datang percanggahan mak bapak dengan Tuhan, Tuhan kena didahulukan. Lepas tu dia berkata habis tu, Juraij, masa mak dia panggil dia tengah semayang, dia pilih semayang. Lepas tu dia kena, kita kata dia taat tak betul. Pasal dia semayang tu semayang sunat. Kan? Kalau dia semayang wajib pun, kalau waktu dah suntuk. Kan? Kalau waktu dah suntuk. Kan? Baru nak angkat takbir, mak panggil. Kan? Tak boleh, kena tanya dulu ada apa mak. Kan? Kok benda tu urgent, mustahak kena buat lah. Cik nak semayang ni. Tak semayang sak lagi. Mak kata tak apa, semayang dulu. Tak apa. Kan? Jadi kalau asap baru masuk, mak dia kata, mai tolong Zat ni, buat ni dulu. Pergi kedai dulu. Kan? Ada mustahak ni, nak kena masak ni. Kan? Kena dahulukan mak bapak juga. Tuhan suruh, bukan pasal mak bapak suruh. Memang Tuhan suruh macam tu. Kan? Kalau semayang sunat lagi lah, memang kena berhenti, confirm lah. Kan? Bukan boleh terus lagi kan? Tahiyat akhir dah ni. Kan? Lepas tu dia pula sengaja tambah lagi doa panjang. Dia kata ni confirm kena pergi kedai ni. Dia kata. Kan? Dia kata confirm dah mak aku nak suruh pergi kedai ni. Tak apa. Baca doa panjang-panjang sikit dan tahiyat akhir. Kita kata jangan buat bagai macam tu. Kan? Doa tak makbul, confirm kena tolak. Kan? Dengan semayang-mayang tu Tuhan tolak. Bukan kata doa tu. Kan? Tapi kita nak bagi tahu kata tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Sampai terang tu. Jadi tak ada apa pun alasan bila kita buat maksiat kita kata ni arahan. Tak boleh. Pasal apa pi majlis-majlis tari menari campur lagi perempuan dedah aurat ni? Oh, saya pegawai. Kan? Pasal apa pergi jamuan malam, makan malam ni ada menari-menari, ada apa semua-semua ni? Nak buat macam mana saya ni pegawai. Kan? Di akhirat tak ada jawab macam tu. Kan? Tuhan kata bukan aku dah habaq dah. Jelas-jelas dah dengan Nabi aku. Nabi dah habaq dekat hang. Kan? Jangan duduk di meja yang beredarnya arak. Jangan sekian. Kan? Tera kenduri kahwin. Orang dulu bagus juga lagi. Anda ingat dulu tuk kita dulu tuk anak dulu kan. Dia pun duduk berbahas masalah. Pasal tuk anak dulu dia buat hantaran kan. Ada kadang-kadang orang suruh buat bentuk-bentuk. Kan? Gua tak mau. Kan? Buat ukiran tembikai jadi burung jadi apa. Kan? Buat bunga tak apa. Dia kata. Kan? Dia takut. Kan? Takut dengan Allah Ta'ala. Takut Tuhan marah. Tuhan azab. Kan? Lah, ni majlis kahwin. Kalau Tok Mufti tu pun tawak lagi. Kan? Tak dan orang lain. Tok Mufti dulu pergi renjih. Kan? Parah lah. Kalau macam tu parah lah. Kan?
Mufti yang kita harapkan dia lah nak habaq dekat orang, benda ni salah. Walaupun anak sultan. Salah. Tak boleh ni. Kan, ni mungkar, maksiat. Tiba-tiba, dia pergi duk ketuk tu. Habis, musnah harapan manusia. Kan? Orang yang sepatutnya bertanggungjawab. Kan? Maksiat tak ada khilaf mana-mana aliran ni. Kan? Ni bukan amrun i'tibari. Ni sungguh-sungguh jadi ni. Bukan cobaan. Kan? Ni bukan cobaan ni. Kan? Ni betul-betul jadi. Kan? Dia duk kira ashtur dia. Kan? Duk kira ashtur dia. Ini maksiat depan mata hang ni. Kan? Terang-terang dia ni. Tabarrujal jahiliyatil ula. Kan? Hang hafal ayat ni. Dalam dada hang ayat ni. Kan? Agak-agak dia akhirat esok jawab macam mana? Kan? Ya Allah, saya ni baru jadi mufti berapa bulan. Boleh pakai jawapan itu? Mampu tak boleh je. Oi. Kan? Tak boleh. Sebab tu ada kata lack of taqwa. Kalau dia manusia yang bertakwa, firm dengan pegangan agama, kita kata, kita boleh toleransilah kalau dia nak pertahan aliran dia. Tapi ni hak agama. Betul-betul agama. Bukan tafsiran. Bukan aliran. Agama hak memang nas. Qat'i. Tak boleh nak pertahan. Tiba-tiba duk main pertahan benda hak dhanni, sangkaan. Kan? Benda hak bersifat tafsiran. Benda hak bersifat khilaf. Benda hak, kita pinjam istilah mereka, benda hak bersifat furu'. Kan? Ni hak usul terang-terang depan mata hang. Hang tak boleh. Tak boleh nak lawan. Kan? Tak boleh nak pertahankan. Kan? Orang masuk supermarket, jantan betina kepit-kepit kahwin tak? Pakai selok sampai nampak jubok. Minta maaf sebut lah. Kan? Baru dia berakai kan sebut itu. Manusia ni payah kadang-kadang. Kan? Haram tak heran apa pun. Orang mengajak Quran, hadis, tak ada tauliah je pun. Lama orang buat kereta tak ada lesen. Kan? Hak bawa kereta rotek mati. Kan? Hak lesen terbang. Kan? Yang ni dia mereka kacau. Bayangkan. Agak-agak mereka ni di akhirat macam mana mereka nak jawab? Melainkan dia lack of taqwa. Itu maksudnya. Kan? Bukan kita tuduh benda dalam hati dia. Benda hak kita nampak depan mata. Ni bukan kita cerita pasal kita bercakap isi hati manusia. Ini amalan zahir dia depan kita. Depan kita. Dia sebagai orang yang bertanggungjawab, diberi tanggungjawab langsung, direct, untuk mencegah maksiat. Kan? Depan mata dia. Makan tengah hari, dia pergi shopping komplek, dia pegawai syariah. Kan? Ada silah ni baru rupanya. Ada pegawai syariah rupanya kat Malaysia ni. Dulu tak tahu. Kan? Pegawai penguat kuasa. Kan? Keluar sama-sama, pergi luncheon dekat kedai. Kan? Yang dia tengok kedai tu apa? Ada halal tak? Ada halal. Tak ada halal bukan apa, nak saman. Kan? Tapi kalau kau tu bayar awal ikut bawah, tak apa dah. Kan? Tapi betina, jantan depan dia main, peluk-peluk, pegang-pegang, kepit-kepit, haram, tak kata apa. Kan? Ini orang tak buat salah apa pun. Selisih pandangan. Bukan selisih agama, selisih pandangan. Mai tangkap sabu macam penjenayah. Kan? Ada takwa ke orang macam ni? Tak ada takwa je. Ini bukan masalah aliran, ta'assub, fanatik. Memang tak ada langsung semangat agama. Ini bukan agama. Ini hanya hawa nafsu untuk kuasa sahaja.
Bukan kita cerita isi hati dia, kita cerita apa yang dia buat depan mata kita. Kan? Kalau dia tu orang yang ghirah terhadap agama Allah Ta'ala, orang yang mencegah maksiat, kita boleh bagi uzur. Kan? Kita boleh bagi uzur. Ibn Taymiyah masa satu ulama Asy'ariyah fitnah dia, buat dia macam-macam, tahanan kat dia. Lepas tu dia ada tegak raja. Pasal kesalahan raja tu buat salah semua. Kan dia pertahankan agama. Raja nak hukum dia, Ibn Taymiyah ambil bos sembunyi rumah dia. Padahal kawan tu asal pergi mengacung kat raja bagi Ibn Taymiyah kena penjara. Pasal dan orang tanya. Ibn Taymiyah kata boleh dia masa dia mengacung aku tu dapat pahala pasal nampak dia ni ikhlas. Dia nak pertahan agama Allah Ta'ala. Pasal kita nampak ada takwa. Maksudnya masa dia pergi mengacung Ibn Taymiyah tu, mungkin dia memang ingat Ibn Taymiyah salah sungguh. Dan dia nak pertahankan agama Allah Ta'ala. Dan memang dia ni orang yang pertahankan agama pun. Kalau ada benda yang memang bercanggah dengan agama, yang jelas-jelas canggah agama, dia lawan. Tapi ini terbalik. Kan? Benda hak jelas-jelas bercanggah dengan agama, hak terang-terang maksiat, terang-terang jenayah, kau tak lawan. Tiba-tiba kau nak pergi lawan musuh politik. Musuh orang yang tak bersepaham dengan kau. Tak semazhab, tak sealiran. Ini tak betul. Ini tidak ada takwa. Kan? Bukan isu fanatik, isu apa, bukan isu bodoh ni. Ni isu memang jahat. Senang cerita. Boleh guna perkataan tu jahat. Pasal duniawi. Kan? Bukan kerana nak menegakkan agama Allah Ta'ala. Al-Ma'mun masa dia tangkap ulama-ulama tu, pasal dia ingat akidah tu betul sungguh. Dia kata kalau aku tak paksa orang kata Quran makhluk ni, apa aku nak jawab depan Allah Ta'ala? Kalau aku tahu kata akidah ni betul dan akidah yang satu lagi salah, dia fikir lagu tu, dia fikir akhirat. Kan? Yang ni bukan fikir akhirat ni. Ini fikir kontrak, fikir jawatan. Macam mana kita nak percaya? Kan? Tindakan dia tak menunjukkan dia orang yang ada agama. Tindakan dia hanya menunjukkan dia orang yang nakkan kuasa dan pangkat dan jawatan yang bersifat umur iktibari saja. Bukan nak cari benda yang hakiki, agama, ad-din. Kan? Nah, ini masalah. Ini masalah kita sekarang ni masalahnya. Bukan kita ni suka nak bergaduh pasal isu aliran ke apa, bukan. Tapi masalahnya, aliran ni amrul iktibari sekarang. Dia sebetul-betulnya mereka nak menjadikan agama ini diperkotak-katikkan. Kan? Supaya kita bergaduh benda-benda yang remeh-temeh ni, jadi benda hak usul yang betul-betul usul dibiarkan terlepas macam tu saja. Kan? Maksiat, hak terang-terang maksiat dibiarkan terlepas macam tu saja. Kan? Dan kita pun pelik. Mereka kalau orang yang mereka gelak Wahabi lah kan. Tak tahu lah siapa Wahabi tu. Tapi kan, mereka kata Wahabi ni suka tak ikut mazhab. Kan? Tapi masalahnya, apa pun yang mereka kata orang Wahabi tak ikut mazhab tu, ada je pendapat ulama. Bahkan mazhab muktabar pun. Kalau orang Wahabi tak baca qunut, tu bukan setakat mazhab Hanafi, bukan setakat mazhab Hanbali. Ada ulama dalam mazhab Syafi'i pun tak baca qunut. Sebelum kita nak cerita mazhab luar Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri ada hak kata qunut memang tak ada hak dalam subuh. Kan? Kalau pun orang yang berkata Wahabi tu tak mau baca bismillah kuat ke apa ke, kan, at least itu mazhab jumhur juga, bukannya mazhab berlekeh-lekeh. Daripada mazhab yang 4 qaul mu'tamad. Ni Tok Syekh mereka halalkan riba bank, mazhab mana? Kan? Ahli Jumaah kata riba bank boleh, halal, tak riba pun. Bank ambil lah bunga banyak mana pun, tak apa. Kan? Kita kata mazhab mana dia pakai? Oh tak, ahli Jumaah mujaddid, mujtahid. Kalau tak. Kan? Menteri Indah Water mujaddid macam mana? Kan? Ini pelik. Kan? Oh, dia kata Wahabi tak betul. Pasal apa? Dia kata anjing tak payah duduk samak. Tu Menteri Agama Mesir salam dengan anjing. Salam dengan anjing. Shake hand. Kita pun tak bodoh macam tu, salam dengan anjing.
Kan? At least yang kata tak payah samak ni, bukan sebelum kita cerita mazhab Maliki, sebelum cerita mazhab lain. Ni, Imam Nawawi. Kan? Sebelum nak pergi jauh. Kan? Imam Nawawi bagi dia anjing ayat liak saja. Hak lain-lain tak perlu. Kan? Imam Malik lagi lah. Imam Malik bagi dia anjing tak najis terus. Kan? Kalau anjing tu jilat kita tengah semayang, sekali lepas semayang baru basuh. Maksudnya bagi dia basuh anjing tu bukan sebab najis, sebab ta'abud saja, ibadat semata-mata. Kan? Mazhab Syafi'i pun tak teruk macam orang Malaysia. Kerana ada orang bubuh anjing sekok dekat troli. Satu supermarket sama. Gila orang kata. Syafi'i apa mengaji ni? Kan? Ulama Syafi'i dia berkata, kalau anjing celup kepala dalam tempayan, dia panggung kepala, nampak ada ayak kat mulut dia, kita kena anggap ayak tu ayak liak dia sendiri. Dan dia tak jilat pun. Kecuali kalau hang nampak betul dia jilat dia dalam. Sampai terus tu. Kalau nampak kucing jilat benda najis, lepas tu dia lalu kat belakang hang, anggaplah kata belakang hang ada ayak dia dah basuh. Kan? Ulama Syafi'i tak mau kita jadi hidup dalam was-was. Kan? Ini yang hang, lepas tu bagus lah, ada syarikat pula. Masyuk. Itu yang masalah dia. Bila benda tu tak betul, jadi masyuk ingat kami masa kami kecil-kecil, dia ingat IKEA tu kan. Nah, kena samak tu suruh. Siapa hak makan sosis tu samak mulut. Kan suruh kumuk ayat tanah. Kan? Rupanya tak betul, fitnah pun. Sampai terus tu. Kan? Sebelum kita cerita bab samak, kita tahu ulama-ulama ni, hampa ni dengar khabar fasik, hampa cek ke tak? Kan? Betul ke? Kan? Ini masalah. Kan? Kita tengok benda-benda macam ni. Kan? Dan itu kita petikai. Bila puak mereka buat, pelik macam mana pun ajaran tu, tak apa. Ini ada satu Tok Syekh mereka pula, 3 hari ni keluar fatwa, Fir'aun tak kapiak. Fir'aun masuk syurga. Pasal dia kata, Tuhan kata, adkhilu ala Fir'aun asyad al-azab. Masukkan keluarga pengikut Fir'aun. Dia kata, Fir'aun dah tentu lagi kepala otak. Ada yang bodoh bersarap macam tu. Kan? Yang ni Tok Syekh besar. Kan? Dia pernah main Malaysia. Asal macam benar. Pasal anak murid dia ramai lah ni dekat Malaysia. Dan dia anggap dia wali lah. Dia doktor perubatan saya. Lepas tu konon-konon pasal mimpi jumpa Nabi ke apa, jadi Tok Syekh terus. Kan? Lepas tu mengajak kat Azhar pula. Orang Azhar dia boleh terima benda macam tu. Kan? Dah pelik-pelik tu dia terima. Kan? Betul. Dulu ada satu ulama mufti Mesir jugalah, Syekh apa? Bukan Makhluf, seorang lagi hak tulis kitab bid'ah tu. Mahfuz, apa nama dia? Mahfuz, lupa dah. Dia tu salafi sikit. Kan dia tulis kitab Al-Ibtida' wa Madarruha. Bid'ah dan mudaratnya. Ali Mahfuz ke apa nama dia. Kan? Ataupun tak ingatlah, tapi adalah satu ulama Mesir yang pegang dengan sunnah, kan. Jadi dia sakit. Kan? Yang syekh-syekh yang lain ni memang melawat dia. Bukan nak saran pergi doktor ke apa tak. Dia kata, Syekh tak pergi lagi ke kat kubur Badui? Bayar nazar bagi lega sakit. Kan? Syekh tu kata, mana ada? Ini semua daripada Allah Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nas Quran jelas-jelas, dan mereka ni semua hafal Quran, bukan tak hafal. Sahih Bukhari semua hafal. Ayat pendek yang tu pun tak boleh faham. Kan? Lepas tu hak syekh-syekh tu balas dekat dia, tapi tak boleh Syekh. Semua nadi yang berdegup dalam Qahirah ni dengan izin Badui. Syekh tu kata, Allahu Akbar. Hampa macam ni tu. Kan? Lepas tu dia cerita, satu orang daripada Saudi, dia ada buat bisnes partner dengan orang Mesir. Kan? Lepas tu kawan dia kata, hampa duduk Saudi baguslah, tauhid, apa semua, kan. Tu kawan Saudi kata, tapi hampa sini pun banyak ulama' juga. Dia kata, tak apa, aku nak tunjuk kat hang ulama' kami macam mana. Kan? Malam ni kita nak pergi satu ceramah imam besar kampung ni, ulama' Azhar juga. Kan? Dalam ceramah tu, kawan tu tanya, kan, Syekh,
Dalam alam ni berapa yang mentadbir dia? Menentukan baik buruk dia, kejadian dia, takdir ni semua. Berapa yang tentukan? Syekh tu kata, kalau dekat Mesir ni ada 7. Dia sebutlah, Badui, Rifai, Abu Ula, 7 berhala Mesir yang besar tu lah, 7 kubur ni. Kan, dia ada 7 semua. Kan? Dulu ustaz kami dekat Palih. Tapi dia Naqsyabandi kan. Dia kata, kamu nanti kalau pergi mengaji di Mesir, jangan lupa pergi minta ke Imam Syafi'i nak periksa bagi lului. Sungguh. Ada satu ustazah tu dia pesan, kalau kamu nak luluh periksa, nak cemerlang, hantar pisang pergi kubur Rifai. Kan? Tu ustazah. Yang ustaz yang pesan ni, ustaz bidang akidah. Bukan bidang lain, bukan bidang bahasa Arab bodoh-bodoh. Bidang akidah. Bayangkan. Kan? Tengah tu. Macam tu. Sampai tengah tu. Kan? Jadi bayangkanlah. Terkejut kawan Saudi tu. Kan? Ingatkan syirik. Rububiyah sekali syirik. Ini bukan uluhiyah sekali dengan rububiyah Jahannam ni. Kan? Abu Lahab dengar betul sedar ni. Kan? Abu Lahab pun tak pernah kata 300 lebih berhala duk ada kat Kaabah tu cipta alam tentukan baik buruk. Tak ada. Kan? Abu Lahab kata mereka ni intercessors saja. Kan? Tukang sampai hajat saja, postman saja. Yang ni mereka ni sendiri yang tadbir alam. Allahu Akbar. Kan? Boleh bayangkan lah. Kan? Jadi bayangkan kalau akidah yang macam ini dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah macam mana tu? Sebab tu ada ulama Mesir, ulama Azhar juga. Syekh Amin Khuli, dia kata kalau macam ni ahli sunnah wal jamaah, aku tak mahu ahli sunnah wal jamaah tu. Kan? Ahli sunnah wal jamaah tu aku tak mahu ambil pergi gambar lah. Biar sanggup aku jadi Mu'tazilah, tak apa. Kan? Orang panggil Mu'tazilah pun lebih baik daripada panggil ahli sunnah. Kalau itu maksud ahli sunnah wal jamaah, tak mahu. Boleh ambil gambar. Kan? Yang ulama-ulama Mesir pun ada. Dan mereka pun bertarung. Tapi nak buat macam mana? Selalu hak jahat lagi menang daripada hak baik. Kan? Ulama Mesir hak paling alim sekali, Syekh Hasan Syafi'i. Budak Malaysia mana ada mengaji dengan dia? Nak pergi mengaji dengan hak salah anjing tu. Tu balik dia panggil nak macam anjing sikit. Kan? Termaaf cakap lah. Kan? Tapi pasal kita tengah geram kan? Dia ingat dia yang boleh geram. Kan? Tapi nak kata itu hakikat, kualiti yang orang kita panggil tok guru, kita panggil ustaz. Kan? Buah nama darul hadis, haram satu hadis tak nak baca. Bayangkan lah. Kan? Tak pernah satu kitab hadis pun dia khatam. Kan? Kalau baca Sahih Bukhari pun, dia pun baca bab tabaruk lah. Dia berkata baca Sahih Bukhari pasal nak bagi tolak bala. Kan? Dia ingat baca Sahih Bukhari macam Yahudi baca Talmud ke apa? Kan? Kita belajar Sahih Bukhari teruk kat Syekh Kabirul Syarah. Syekh Abdul Rahman dah dapat sanad dengan dia. Kan? Kena syarah satu-satu bab, kena faham apa makna perkataan ni, bab ni. Kan? Bukan mudah-mudah gitu. Ini buat apa? Nak buat apa? Daurah apa? Antarabangsa baca Sahih Bukhari. Kan? Baca saja, faham tidak? Kan? Itu yang Tuhan celah tu. Kan? La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Orang Yahudi ni Tuhan kata tak tahu kitab melainkan baca. Makna apa tak faham. Kan? Sebab tu orang Yahudi bila kitab mereka diubah, siapa pun tak perasan. Pasal dalam kalangan Bani Israel tu bukan ada siapa faham. Mereka tahu baca ya. Baca pun dengar bunyi yang saya tengok kat YouTube orang Yahudi baca Tauratnya lah. Kan? Kepala terangguk itu kan. Dengar bunyi pun. Huruf apa pun tak tahu. Kan? Jadi siapa nak faham? Tak nak faham pun. Kan? Jadi kalau kita tiru perangai lagu tu, lepas tu ahli sunnah wal jamaah. Itu masalah tu. Kan? Kalau lah satu orang kata saya ni ahli matematik, lepas tu kita suruh dia kira faraid sikit-sikit, tak boleh. Kan? Suruh kira geometri buat sikit, tak tahu. Takkan dia ahli matematik. Dia kata saya ahli matematik pasal saya boleh baca buku matematik. Kita kata boleh baca buku matematik, bukan dia. Kan? Boleh baca, ramai boleh baca tapi tak semua faham.
Kan? Kita lah ni kalau baca buku latihan matematik anak kita pun kadang-kadang kita, ni algebra ke apa? Kan? Kadang-kadang susah juga. Kan? Matematik zaman lalu kan buat main. Saya lah, kita lah ni zaman panggil apa? Zaman coding kan. Budak-budak lah ni tak belajar kemahiran hidup. Dia pun belajar coding, robotik kan. Tak ada lah subjek kemahiran. Dulu kita kira nak hidup di alam nyata. Budak kita kira nak hidup di alam maya. Kan? Dia pun bukan kira belajar nak survive di dunia nyata ni, dia nak survive di dalam Roblox tu. Kan? Macam mana cara nak hidup dekat Roblox, nak buat rumah dalam Roblox, nak masak dalam Roblox, kan? Bukan dia kira nak jahit baju dekat ni. Kita dulu belajar jahit baju, klim, klepet apa semua kita tahu dah sikit-sikit. Kan? Dalam Roblox mana ada kira jahit baju, kan? Jadi beza cabaran masa dan suasana itu satu hal. Dan manusia pula makin hari makin jauh daripada agama. Dan mereka ambil kesempatan itu. Mereka ingat manusia ni bodoh. Kalau kita tak bercakap, mereka akan seronok dari awal kata majoriti. Kan? Kalau kita tak bercakap, kalau kita tak bersuara, kan? Bukan suara ustaz dia pun tak kira. Kan? Kalau anak bercakap, dia kata memang dia tu Wahabi lah, dia kata. Kan? Tak kira, dia pun tak kira. Dia kena orang hak nampak macam tak tahu apa. Kan? Bukan latar belakang agama tapi tak setuju dengan benda tu. Baru dia kelupang. Kan? Kita tak boleh buat diam macam tu. Kan? Ni bukan masa untuk kita duduk diam, tak kata apa. Dan sekarang ni bercakap bukan lagi di alam nyata juga. Mereka kelupang dengan status Facebook orang kan ni. Dengan komen-komen je. Kan, mereka kelupang pasal bila mereka update status untuk sokong-sokong tu, orang pakai dislike, orang pakai apa, gelak, orang pakai apa. Dia kelupang takut. Kan? Macam tu je sekarang ni, macam tu je. Pasal semua orang hidup dalam alam maya, bukan lagi dalam alam nyata. Kan? Jadi dia takut. Jadi kita ni bukan susah kalau kita nak menyatakan kita punya protes. Setiap kali dia update status, page bubuh sekali. Kan? Buatlah tanda tak bagus ke apa ke, tak setuju ke apa ke, kan? Kalau ramai-ramai duk komen gitu, lama-lama dia kelupang semua dia. Kan? Kita rasa takkan aku punya komen tahu duk ujung-ujung, tapi tak membantu. Nak dia memberikan pasal benda tu akan diambil kira. Kan? Dari segi pandangan awam. Kan? Dan yang peliknya nak buat undang-undang tapi tak ada orang panggil apa? Engagement. Tak ada. Orang nak buat undang-undang sebelum nak bentang ni kabinet ke apa, kena pihak-pihak yang berkepentingan mesti dipanggil. Kan? Tengok macam nak sekat rokok. Kan? Undang-undang yang nak berhentikan generasi merokok. Tak jadi. Pasal token-token tembakau tak setuju. Kan? Tapi ada mereka token tembakau. Kita token apa? Tak ada. Kan? Token tembakau lagi ahli sunnah wal jamaah daripada. Kan? Itulah masalah kita hari ni. Kita tak ada nak masuk dalam mutafifin ni. Tapi mutafifin ni bagus ya. Kalau nak cerita pasal mereka, pasal ada kenal dengan makna mutafifin ni. Kan? Pasal mereka adalah benda-benda kita nak sebut nanti. InsyaAllah kita akan ambil bi'idhnillahi ta'ala. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.